Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas pada malam ni, kita nak kena tahu beberapa tata tertib, iaitu setiap seperti mana kita tahu dalam kehidupan kita ni ada dia punya tata tertib ataupun adab dia. Jadi kita nak mula kelas, sebelum kita mulakan kelas, kita nak kena tahu apa itu adab dalam kelas kita. Okey? So, pertama adalah pastikan kita semua tidak bercakap di dalam kelas pada waktu speaker tengah start kelas, kita tak boleh bersembang-sembang. Maknanya kita mute lah, mute kita punya sound. Okay? Dan yang kedua, pastikan tak ada conteng slide. Okay? Tak ada conteng slide. Dan yang ketiga, kalau kita nak buka video, pastikan dalam keadaan aurat kita terjaga. Okay? Dan sebelum kita nak jemput kita punya speaker pada malam ni, kita nak kena tahu siapakah speaker kita, okey? Speaker kita pada malam ini. Okey, saya mulakan. Beliau bernama Ustaz Muhammad Sofian bin Muhammad Farid. Beliau juga merupakan lepasan Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur pada tahun 2003. Bidang Bahasa Arab dan Pengajian Islam. Beliau bekerja sebagai ustaz selama 14 tahun dengan gaji tidak melebihi RM1,700. Dan beliau tidak pernah melibatkan diri dalam apa-apa bidang bisnes dan tidak pernah berminat pun dengan apa-apa jenis perniagaan. Saya pernah ingat beliau dulu pernah mengisi masa lapang beliau, beliau pernah jual nata de coco. Okay, nata de coco dan juga roti sosis. Okay, yang tu saya rasa beliau tak panggil berniaga. Itu hanya mengisi masa lapang beliau. Okay, dan lagi beliau juga mengalami masalah kesihatan selama bertahun-tahun. Beliau diperkenalkan dengan aloe vera gel dan juga RTC oleh upline beliau, iaitu Senior Manager Ustaz Haris. Okay? Dan beliau ni dulu seingat saya beliau selalu kerap sangat sakit kepala. Beliau ada darah tinggi, okay? Darah tinggi yang sangat-sangat teruk dan tak nak ambil apa-apa sebarang ubat. Okay? Jadi setiap minggu tu mesti terbaring, okay? Terbaring. Dan dengan bengkak di belakang tengkuk ni kan, selalu sangat sakit, darah tinggi naik dan ada sinus kan, sinus yang teruk. Setiap pagi mesti ada hingus, batuk dan semua yang teruk lah, every morning ada. Okay, jadi beliau pernah cuba sebelum cuba produk Forever Living, beliau pernah amalkan suplemen lain lah yang mana disyorkan oleh kawan beliau sendiri. Tapi apa yang berlaku adalah ubat tu bawa balik tapi tak pernah makan. Okey, tak pernah makan. Dia punya pil tu sangat besar. Saya hanya memantau beliau sebab tahu beliau tak sihat kan. Jadi kita nak beliau sihat tapi dia tak makan pun. Jadi saya tengok ubat tu sendiri sangat besar kan, dan kita pun memang tak boleh nak kata apalah. Dan masa tu pun memang kewangan sangat-sangat tidak membantu masa tu. Jadi hanya ambil produk dan saya kata kalau tak makan ubat ni jangan konsum lagi. Kan? Tak boleh beli lagi produk ni. Walaupun kawan kita sekalipun kita tak boleh beli dah kalau kita tak makan kan. Sebab masa tu anak dalam ada 6 orang anak tau. 6 orang anak. Dan masa tu memang terus stop dan beliau berhenti makan. Dan pada waktu tu juga pada tahun 2016, okey, beliau dah tengok demo aloe vera gel, RTC dan tertariklah, maknanya beliau ambil dan mendaftar ahli pada tahun 2016 November. Okey, setahun sebagai pengguna dan pada akhir 2017 baru memulakan perniagaan dan aktif 5cc sehingga sekarang. Dan pada tahun 2018 beliau merasakan income yang tidak cukup untuk anak-anak
dan keluarga. Beliau memberanikan diri untuk mengambil cuti tanpa gaji. Nak buat full swing lah dalam forever ni kan. Tak nak tertoleh belakang lah, tak nak sibuk dah dengan benda lain. Jadi pada waktu tu, Alhamdulillah, sekarang pun beliau mengajar tanpa mengambil gaji daripada pihak madrasah. Okay? Maknanya kita buat sambil beramal lah, kan? Sedekah. Okay, Alhamdulillah kini sudah mula menerima bonus daripada Forever Living dengan 5 angka. Okay? Dan beliau telah berjaya membeli sebuah kereta pertama dengan bonus recap Forever Living. Pencapaian beliau setakat ini adalah beliau seorang senior manager F2D level 1, Eagle Manager Retreat 2019 di Bahamas, yang kami tak dapat naik boat tu, kan. Dan CBM pada tahun 2019 ini tak dapat juga merasai naik kapal terbang pergi Sydney. Nak rasa aura ambil check dekat sini pun tak dapat. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Dan sekarang beliau telah berjaya mengambil CBM pada tahun 2020 di Sydney akan datang. Okay, jadi sebelum jadi kita nak jemput kita punya speaker. Okay, kita nak tahu apa kisah beliau, kenapa beliau menyertai Forever Living. Kenapa beliau menyertai Forever Living, dan kita dengar sendiri kisah beliau, sharing daripada beliau. Okey, jadi kita beri tepukan gemuruh untuk saya punya mentor, saya punya sahabat baik saya punya suami. Okey, dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada MC saya yang merupakan tulang rusuk saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita boleh mula kita punya slide. Okey. Slide. Okey. Boleh nampak tak slide? Macam mana nak buat dia punya tu? Okey. Baik. Jadi saya Muhammad Sofian Muhammad Farid. Jadi senior manager F2D level 1, Eagle Manager 2019, CBM 2019 dan CBM 2020. Kira masih mentah lagi lah ya. Tetapi Alhamdulillah, apa yang nak disampaikan ialah platform Forever ini satu platform yang luar biasa, yang mana orang yang biasa-biasa pun dia boleh mencapai kejayaan. Itulah yang uniknya Forever Living. So saya akan mulakan dengan kita dengar sedikit apa yang berlaku pada diri saya, yang mana menghantui saya sebelum saya buat bisnes lah. Macam yang tadi CBMG bagi tahu, dia kata pernah lah dulu jual nata de coco, tak adalah 20 botol je satu hari kan. 20 botol je satu hari. Lepas tu sausage tu 20 bungkus satu hari, itu je. Sebab kita punya tempat yang terhad, masa yang terhad dan tenaga yang terhad. So maknanya itu dianggap macam mengisi masa lapang, betul lah tu. Bila orang mengajak bisnes, jadi antara perkara yang menjadi halangan saya, tu kita akan masuk kita punya slide kita. Okey, so slide saya yang pertama. Ni. Apakah yang berlega di fikiran saya sebelum menyertai Forever Living? Jadi saya sentuh perkara ni sebab apa? Barangkali di antara prospek-prospek kita akan dapati perkara yang sama pada mereka. Okay? So at least kita tahulah benda tu normal. Bukannya sesuatu yang boleh memusnahkan kita ke, mendownkan kita ke, tak. Dia adalah normal. Okay? Jadi yang pertamanya ialah tidak suka berniaga, terutama bila dengan nama MLM.
Okey, dengar nama MLM je allergic selalu. Kan? Sehingga dah buat keputusan MLM haram. Dia jadi macam tu tau. Maknanya kita punya allergic dengan tu. Sedangkan bila kita dah mula dengan Forever Living, kita nampak betapa cantiknya marketing plan dia, kan? Betapa telusnya sistem yang ada dalam Forever Living. Tapi nak bagi tahu permulaan dia memang macam tu. Sebab itu Ustaz Din kan, saya punya sifu mentor saya, dia ajak saya tolak. Saya tak nak. Bahkan masa tu saya tolak tu dengan apa orang kata, kita marah lah. Tak suka kan. Jadi sebab kita dihantui dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Okey. So jangan risau, memang ada di kalangan kita punya prospek, orang kawan-kawan, keluarga yang macam tu. Okey. Yang kedua, menganggap produk tidak berkualiti, hanya jualan saja, alat jualan saja. Sebab yang bertemu depan kita ada benda-benda yang tak apa-apa dia jual-jual. Yang itulah. Jadi bila kita jumpa perniagaan yang jenis macam tu, menyebabkan kita pukul rata semua benda pun macam tu. Jadi ini sebenarnya satu kesilapan lah, kerana tidak menyelidik. Tapi at least itulah yang berlaku pada ramai orang, sebab dia dengar kan benda-benda yang tak elok dulu, kan, benda-benda yang package yang bukan-bukan, kan, pernah, maknanya ada yang tak masuk akal lah, kan, kalau disebut di sini. Dan yang ketiganya ialah peniaga MLM hanya untuk nama. Sebab kan menjadi satu trend, saya ada keluarga-keluarga dulu yang buat kan, tapi tengok keluarga tu belah adalah pakcik-makcik duk buat. Lepas tu duk tengok gambar yang dihantar daripada HQ tu, orang pakai kereta besar, orang pakai, tapi makcik kita tu macam tu je. Minta maaf ya makcik. Maknanya kita duk tengok macam tu tau, macam tu je. Jadi tak nampak apa-apa perubahan tau. Jadi mana itu adalah satu orang kata menjadi satu perkara yang tidak baik lah. Jadi dalam Forever ni dia ada ketulusan, kan. Sebab tu kita diajar oleh sifu kita, oleh mentor kita. Cara belanja pun diajar. Tu yang terbaik, kan. Dan yang ada yang lebih parah lagi ialah tanggapan MLM adalah skim cepat kaya. Tu memang berlaku. Siapa nak kaya cepat, MLM. Ni skim lah ni. Okey. So makna itulah perkara yang berlaku pada pemikiran saya, yang menyebabkan kita terhalang daripada berniaga di platform ini pada mula-mulanya. Okey. So ni satu pengalaman lah. Mungkin anda juga akan jumpa orang-orang yang macam ni juga. Jadi skim-skim tu sebenarnya MLM tak salah, kan, tapi skim tu yang problem. Dia buat skim. Baik. Tetapi saya pernah ditanya oleh guru saya sendiri, ini bermulanya terbuka hati kita neutral. Daripada kita tertarik dengan Forever, sebelum ni kita tak suka untuk berniaga langsung MLM apa semua, dengan hati yang kita kata yalah tak boleh, negatif kan. Yang kalau kita belajar sekarang kan kena remove orang negatif kan. Tu saya lah tu negatif. Memang negatif, sangat negatif. Jadi saya ditanya oleh guru saya, dia tanya apa yang kamu mahu dalam hidup ni? Jadi kita jawablah, of course lah mesti kita nak cari redha Tuhan kita, redha Allah Taala. Tetapi dia jawab, itu adalah kemestian. Mencari keredaan Allah itu kemestian. Tetapi apa yang kamu nak daripada kehidupan ni? Kan dunia ni Tuhan dah ciptakan untuk kita. Apa yang kamu nak? Jadi soalan tu saya tak boleh jawab. Kan? Dan jawapan dia di mana saya jumpa? Dalam Forever Living. Subhanallah. Subhanallah. Saya jumpa jawapan dia dalam Forever Living. Pertama sekali, perkara yang saya mahu adalah sihat. Pertama, perkara yang saya mahu ialah sihat. Macam CBMG cerita tadi, saya sakit darah tinggi tu, sebenarnya bukan daripada masa saya mengajar tau. Saya mula darah tinggi ni daripada saya belajar lagi, daripada saya kecil lagi. Masa umur saya
saya ingat belasan tahun, dalam 18-19 kita dah darah tinggi teruk dah. Masa tu ada doktor yang sentiasa pantau saya punya darah tu, tiap-tiap minggu dia akan cek saya. Nama dia Dr. Safri dengan Dr. Ismail. Dua kita pergi kan. Jadi memang bila dia suruh makan ubat, kita tak bersedia. Sebab apa? Keluarga kami ni memang dah makan ubat daripada awal dah. Dulu memang ayah pun suruh makan ubat, tapi akhirnya ayah pun cakap tak payahlah, nanti tak boleh berhenti ubat ni. Dia pun cakap macam tu. Jadi saya kata, saya masih muda, saya tak mau makan ubat dulu, saya cakap. Saya minta lah pada doktor, saya cakap, saya nak usaha cara lain boleh tak? Mungkin saya bersenam ke, saya buat itu ini. Doktor kata boleh. Kau try, aku pantau kau. Kan? Tapi bila saya meninggalkan Seri Petaling, saya dah tak jumpa dengan doktor lagi. Yang mana tahap saya punya darah tinggi tu makin teruk. Sampai tadilah CBMG sebut kan saya terbaring. Dia memang betul bengkak di leher ni. Dia bukannya orang kata benda yang jarang-jarang, tapi terlalu kerap berlaku. Saya silap je, saya makan je, saya minum je kopi pop, bengkak terus belakang. Saya makan je daging pop, bengkak terus belakang ni. Itu keadaan saya dululah. Sampai tahap macam tu. Dan saya nak redakan macam mana kita duk baring sebab sakit. Kan? Jadi terganggu kita punya pengajian. Sebab di situlah anak murid saya, senior manager Ustaz Haris ni, dia adalah anak murid saya. Anak murid saya mengaji dulu. Jadi bila dia yang promote kita produk. Promote pun sebab dia tahu dah ustaz dia memang tak nak berniaga. Jangan kau suruh. Kan? Jadi dia promote saya dengan simple. Dia kata ustaz saya tahu ustaz sakit. Jadi ustaz try ni aloe vera dengan minyak ikan, minyak zaitun ni. Dia kata ramai orang dah baik dengan produk ni. Dia kata okey, saya try. Saya try dulu 1 botol je. Saya tak nak jadi macam yang sebelum ni, yang saya tak boleh nak makan produk kan, yang mana saya punya MC tadi cakap, saya tak boleh nak makan produk. Memang sebenarnya saya ada try tapi tak boleh nak makan. Terlalu besar lah ubat dia, macam-macam lah, bau dia apa semua. So dan saya juga memang ada resdung yang teruk. Tapi saya tak pernah mengaku. Saya tak pernah mengaku. Bila orang cakap saya resdung, saya letak dia lah, ni memang air hidung. Saya sebut air hidung. Air hidung ni memang tak boleh baik lah daripada kita zaman belajar lagi, soksek. Kan? Pagi memang bersin yang teruk. Lepas tu batuk-batuk yang memang tak boleh berhenti, sampai masjid surau lah. Kan? Masjid surau tu dia tegur kita. Dia kata kalau Ustaz Sufian mengajar ni, mic ni kena ganti. Mic ni kena ganti ni, 3-4 bulan kena ganti ni. Mic yang kecil kan, yang sangkut dekat leher tu. Dia kata sebab dia punya batuk tu. Lepas tu kita bawa pergi kita kalau nak pergi mengajar tu terpaksa bawa sapu tangan kan. 3-4 helai saya ingat. Bawa tu basah balik. Macam tu punya ni. Tapi orang kata dah sedung. Tak. Itu air hidung dia kan. Tapi terbaiknya forever, tengok. Apa dia? Produk unik. Okey? Produk unik. Produk dia unik sebab dia adalah bahan semula jadi, itu yang unik. Mana dia tidak ada campuran-campuran yang membentuk dia jadi satu ubat, kan? Tak. Tetapi dia adalah bahan semula jadi yang dikekalkan kesegaran dia. Subhanallah. Nak tahu macam mana nak kekal kesegaran tu, tu nanti dalam slide seterusnya. Ini bagi yang kasar-kasar aja dulu. Jadi produk dia unik, yang mana bila saya makan tak habis 1 botol tu, saya dah rasa segar badan saya. Saya tak habis lagi 1 botol tu. Masa Ustaz Haris suruh saya makan tu, saya tak habis lagi 1 botol. Saya dah rasa segar. Lepas tu saya makan daging, tak ada dah. Sakit tu tak ada dah. Sakit belakang tu tak ada dah. Di belakang leher tu kan. Minum kopi dah tak ada. Saya kata, ajaib ni. Saya rasa maknanya di situlah terlintas dalam hati saya, kalaulah saya nak berniaga, tu dah buka hati. Kalaulah saya nak berniaga, maka inilah produk yang saya akan berniaga. Sebab saya nampak macam mana perubahan diri sendiri.
Itu. Jadi produk dia sangat unik. Dan saya makan AVG, RTC, lepas tu saya kata saya nak keep terus, kan? Di situlah bila kita nak terus, duit tak cukup. Duit tak cukup, kita terpaksalah share pun niat supaya aku dapat makan lah. Kalau aku tak share nanti nak makan pun tak boleh. Kalau aku tak jual kat orang, aku nak makan pun tak boleh. Sebab duit tak ada, tak cukup. Kalau keluar daripada kita punya modal sendiri, daripada gaji kita sendiri. Jadi kita fikir untuk share pada orang semata-mata nak dapat balik modal untuk makan. Itu je. Dan yang unik dia lagi, bila saya, lepas tu saya accident. Bila saya accident, dekat bila jumpa doktor tu bagi tahu awak ni ada asma. Barulah saya percaya resdung asma yang dia orang cerita sebelum ni, baru oh betul lah. Saya baru percaya lepas tu. Di situlah saya minta pada Ustaz Haris pula. Saya cakap, Ustaz, kalau saya ni ada asma resdung ni, nak apa? Nak bagi produk apa? Ustaz orang bagi madu bipropolis, madu bipropolis dia bagi makan, kan? AVG, RTC. Adalah nektar peach, aloe peach. Tapi saya ingat saya ambil madu bipropolis, AVG, saya terus. Jadi di situ saya makan. Bila saya makan, tengok saya share pada kawan-kawan, alhamdulillah dia orang pelan-pelan saya share tu dengan secara tak sengaja saya VIP tau. Dengan secara tak sengaja saya VIP dalam saya masuk 2016 bulan November, saya makan bulan 1 2017 saya VIP. Saya VIP. Tapi keep lah, jadi syok lah makan lebih murah kan, 35%. Okay, so sehat ni yang saya mahu, sebab sehat ni adalah nikmat yang terbesar selepas iman. Nabi bagi tahu kan, maknanya orang yang beriman, nikmat selepas tu, nikmat kedua tu ialah kesihatan. Jadi bukan main-main tau, kita punya produk ni, kita punya platform ni, bukan main-main. Sebab kita punya platform ni yang real platform, real produk. Sebab tu forever dia kata dia nak jadi yang terbaik. Sebab apa? Dia nak mengekalkan produk tu seasli-asli yang boleh. Yang tu kita nak cari. Okey. Kesihatan adalah nilai hidup. Nilai hidup. Sebab apa? Tanpa sehat, satu orang dia tak sehat, maka dia tidak akan dapat menikmati hidup ini. Kan? Dia akan ada duit yang banyak tapi tak boleh guna ke hospital saja. Dia akan ada duit yang banyak, dia akan ada kereta yang mewah tapi dia tak boleh guna sebab dia tak sihat. Dia ada rumah yang besar tapi dia tak boleh nak guna sebab dia tak sihat. Dia tak boleh ke mana-mana. Dia tak boleh menikmati hidup ini. Sedangkan nilai hidup ni mahal atau murah? Mahal. Setiap saat dalam hidup kita sangat mahal. So bila Allah bagi peluang untuk kita pilih, kamu nak sihat ke nak sakit? Kamu nak saya selalu sebut kan, sepatutnya kita kena takut makan McD. Kita tak boleh takut makan aloe vera. Saya ni ada ekstrim sikit kat situ. Ada orang cakap kan, dia macam takut-takut je makan aloe vera. Jadi kita sepatutnya kena takut makan tu. Benda-benda yang kita tak tahu apa di belakang itu, tapi kita selama badak je kita makan kan. Berapa banyak campuran pun kita tak tahu kan. Yang ini semula jadi kita takut-takut, main sudu-sudu lagi kan, main penutup-penutup lagi. Okey. Jadi kita kena ubah mentaliti tu. Okey. Sebab diri kita adalah apa yang kita makan. Cukuplah tengok keadaan kita macam mana, itulah yang kita makan. Daripada kita kecil sampai kita besar, dewasa, besar, tua, itulah yang kita makan, itulah dia. Okey. Jadi kesihatan ni adalah nilai hidup. Dan yang uniknya produk kita ialah produk adalah makanan sunnah. Asas dia adalah makanan sunnah dan dipelihara yang dipelihara. Mana asas tadi dipelihara dari dalam proses dia daripada awal sampai akhir. Yang itu mahal tu. Yang kita kata Forever Living, dia ada doktor yang buat kajian selama 25 tahun. Itu kan untuk mengekalkan kesegaran tu. Kalau tak sampai produk tu pada kita, 2 hari je hancur, 2 hari je hancur. Kalau dia letak pengawet, produk tu sendiri dah hancur dah. Walaupun kita sampai kat kita.
kan, kalau dia letak pengawet dalam tu. Tapi nak mengekalkan tu, dia perlu satu kajian yang sangat-sangat hebat. Dan kajian yang mengkaji itu ialah doktor, pasukan doktor. Okey. So soalan yang kedua, apa lagi yang saya mahu? Apa lagi yang saya mahu? Keuangan. Okey. Sudah tentulah yang kita mahu keuangan. Dalam tiap tadi, saya memberanikan diri untuk minta cuti tanpa gaji, sebab bila saya tengok masa tu kan saya dah join Forever 2017, 2018, so dah 2 tahun tau. Dah 2 tahun. Saya buat 5 sisi masa tu dah 1 tahun. Sebab yang tahun pertama 2017 tak buat 5 sisi. Tapi maknanya saya dah buat masa tu 1 tahun. At least saya tengok saya punya gaji 1,000, 2,000, 1,000, ada 800, ada 1,500. Lepas tu bila saya sampai supervisor, dia naiklah sampai 2,000. Dan lebih kurang lah macam tu, ada naik pun. Jadi yang unik dia ialah kita buat bisnes tadi dan kita tak nampak dia punya impak dia masa tu. Sebab apa? Kita punya kita punya keperluan besar. Saya punya keperluan besar, anak saya ramai, hutang pun ada banyak hutang. Lepas tu memang kita tahu keperluan anak-anak pun banyak. Jadi impak dia kita tak nampak. Bila kita buat, kita dapat gaji 1,000, 1,500, 2,000. Pernah saya panggil oleh Sifu Alex. Sifu Alex panggil saya dekat HQ Maluri masa tu dia tengah closing satu orang prospek. Kan? Dia tengah closing satu orang prospek. Dia panggil saya nak suruh bagi cakap kan pada prospek. Saya tak boleh cakap. Saya tak pandai. Saya tak boleh cakap. Dan masa tu saya punya gaji dalam 1,500, 2,000. Mungkin Alex dia tengok, Sifu Alex dia tengok saya rajin sangat datang HQ. Mungkin dia menyangka saya punya gaji masa tu dah banyak lah kan. Tapi masa tu tak. Saya buat 5 sisi seorang-seorang. Saya datang HQ banyak dengan satu harapan. Saya kata saya kena jaga modal saya ni macam saya jaga benih yang mahal. Saya punya, sebab saya tak ada duit. Saya kena jaga. Saya akan sanggup korbankan apa pun supaya modal saya ni jangan mati. Itu je. Kalau aku dah jual aloe vera tu, aku kena beli balik aloe vera tu. Kena beli balik, jangan terbelanja duit tu. Kalau kau terpaksa nak bagi duit untuk minyak ke, nak bagi kau bagilah. Janji botol aloe vera tu datang balik. Tu macam tu. Saya nak jaga. Sebab saya percaya ada satu saya percaya tentang reputation. Saya percaya dia boleh membesar. Dekat situ. Jadi itu keputusan yang saya buat. Saya kata tak kisah kau nak habis duit apa, tapi kau punya pelanggan yang dah siap sedia, modal kau yang dah siap sedia, mungkin ada beberapa botol masa tu, kan? Yang kau kena ganti balik. Saya sanggup pergi HQ banyak kali masa tu kan. Yang mana saya ingat saya beranikan diri untuk share di satu surau. Tiba-tiba orang surau tu kata, "Ustaz, saya tengok Ustaz tu jual-jual ni." Cerita kat saya. Masa tu saya pun cerita lepas main syak saya pun cerita. Saya cerita, dia orang punya tempahan punya banyak. Jadi saya punya botol, saya ingat 6 botol. 6 botol ada. Tak boleh. Jadi satu perkara yang rugi bagi saya pada masa tu, tapi dia juga pelajaran bagi saya. So at least saya tahu bahawa modal ni kau tak boleh makan dia. Modal ni adalah senjata kita, peluru kita, nyawa bisnes kita. So jadi dalam keuangan tadi saya perlukan satu konsep perniagaan yang unik. Dalam Forever ada benda tu. Dia ada love, dia mementingkan care. Okey? Dia mementingkan kasih sayang. Dia mementingkan tu. Sebab tu kita punya servis tu kadang-kadang orang tak sanggup. Kalau orang beli kat Shopee, contohlah, kan? Dia tak akan dapat care tu. Kan? Nak bertemu cara makan, servis semua tak ada. Tapi kita bagi. Kan? Servis tadi. Kita care, kita ta'awun. Ta'awun ni maksud dia ialah kita saling bantu-membantu. Bukan bermakna hanya upline ataupun downline, tetapi bahkan sideline pun.
Sebab tu saya berterima kasih kepada Star Club KL. Sebab apa? Saya dengan upline jauh, Star Club KL ni yang banyak mengajar saya. Banyak ilmu dia mengajar saya. Di samping saya punya sifu-sifu dan upline saya lah, itu tidak dinafikan. Tetapi kita ketika mana kita duduk di KL, kita belajar, banyak side-side lain lah yang mengajar kami. Kan? Ada downline saya pun, dia boleh manager pun sebab kebaikan daripada sideline juga. Maknanya bila dia dengar cerita daripada sideline, dia terinspirasi, dia buat-buat jadi manager. Maknanya tahun itu kita share. Sebab kita yakin apabila kita sama-sama membantu satu sama lain, kita akan naik dengan baik. Okey? Kalau kita patah-patahkan satu sama lain, memang kita akan mati. Kita sangka kita kuat tau. Tak, kita tak kuat. Sebab tu kan selalu orang tua-tua memberi contoh kan, sebatang lidi patah. Ada 1000 tapi asing-asing. Patah 1000 habis. Tapi kalau 1000 tu dilekatkan sekali, dia tak akan patah. Sebab itu HQ, kita punya business forever, HQ, dia memerlukan sokongan daripada semua FBO. Kita kata tidak ada istilah tinggi rendah, masing-masing memberi sumbangan masing-masing. Okey? Kalau tak, HQ pun tak boleh hidup. Kadang-kadang kita menyangkakan bahawa cabaran kita tu dah besar dah. Tak. HQ dia ada cabaran yang lagi hebat. Macam tim saya yang di Kemboja, dia menghadapi cabaran. Mana kita boleh tengok HQ sendiri menghadapi cabaran dia. Okey? So mana sama-sama kita bantu-membantu satu sama lain. Dan dia akan mendatangkan satu situasi untung-untung, win-win. Tu dia. Konsep gabungan berniaga dan usahawan. Ni. Yang kedua, konsep gabungan berniaga dan usahawan. Ini mahal. Sebab ada orang dia minat berniaga saja. Ada orang dia minat untuk bina perniagaan. Bina perniagaan maksud dia rekrut ahli, rekrut orang untuk berniaga. Sebab ada orang yang mungkin dia sihat tetapi dia perlu duit. Kan? Dia sihat, dia perlu duit. Ada orang dia sakit dan dia ada duit. Yang paling parah sakit tak ada duit macam saya. Ada sakit tak ada duit tapi alhamdulillah. Itulah kita rasa uniknya Forever Living, dia punya produk dia dan dia punya marketing plan dia dan dia punya kita kata syarikat dia. Dalam kita punya kita ada 3 konsep kemenangan FBO kan, dalam kita punya marketing plan kita kan. Dan hasilnya, apa hasilnya? Ialah usaha jangka masa panjang yang sangat-sangat berbaloi. Ingat tu. Sebab saya dah temui dah temui satu situasi masa saya jual nata de coco kan, saya sebut tadi nata de coco saya jual satu hari 20 botol je kan. Tapi itu pun masa kita jual 20 botol sampai satu tahap saya hubungi pada pembekal kata kilang dah tak boleh keluarkan dah nata de coco ni. Dia kata dah sudah, dia cakap kilang dah tak boleh keluarkan dah. Ya, kita hidup dengan 20 botol nata de coco tu je lah, RM20. 20 botol tu RM20. Untuk bukan untung bersih. Jualan dia RM20. Modal lah berapa tu, mungkin ada untung RM6-7 je satu hari. Jual nata de coco tu. Itu pun tiba-tiba kilang kata tak boleh keluar dah produk ni. Dia kata, RM5-6 pun tak boleh. Dia kata kan. Jadi platform Forever, kita kena ingat bila kita nak berniaga dan berkembang, kita perlukan masa. Satu masa yang segera sekarang dan masa yang akan datang. Masa panjang kita perlu untuk bina kan. Untuk berniaga sekarang, money now dia panggil. Bila kita berniaga, kita buka booth ke, dia panggil money now. Lepas tu, kalau kita rekrut team, dia panggil itu adalah future money. Masa akan datang punya duit. Jadi kita perlukan satu platform yang boleh pergi jangka masa panjang dan sangat-sangat berbaloi. Dan soalan dia kenapa? Kerana hidup kita sangat singkat. Hidup kita hanya sekali. Kalau dah lalu 3 tahun, kita tukar pula produk. Contoh dia, Allahu Akbar. Macam saya tadi kan. RM20 tu tak terasa.
Taklah orang kata apa RM20 kan, tapi kita tu ya Allah. Kita tu rasa susah lah kan. Rasa yalah susah lah kan. Walaupun nampak 5-6 ringgit dia macam tu kan. Jadi masa kita dah, aku nak cari produk apa pula, nak buat apa pula, dah lah kita sebenarnya masa mengajar. Okey. Jadi soalan seterusnya, apa yang saya mahu? Apa yang saya mahu? Soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, apa yang saya mahu? Masa. 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 Benda yang paling mahal dalam hidup kita, masa. Yang mana saya perlukan, saya boleh atur jadual hidup saya. Saya boleh itu. Tak adalah setiap hari sampai ke malam kerja je sampai tak ada ni lah. Orang kata kadang-kadang mungkin lah, tapi kita ni addict dah. Sampai ada orang panggil saya dipanggil apa bahasa tu, dia kata workaholic ke apa betul ke? Workaholic ke? Dia kata. Dia jadi gila macam tu lah. Zaman muda kan. Jadi kita boleh atur jadual hidup kita. Dan apa yang saya mahu ialah kita dapat masa bersama keluarga. Dan dalam Forever, awal pahit akhir manis. Maksud awal pahit tu, awal pahit ni, maksud dia ialah mungkin untuk kita buat satu perubahan, kita perlu bagi masa yang begitu, orang kata betul-betul. Macam masa 2018 kan, masa saya minta cuti tanpa gaji tu, saya telefon saya punya upline Ustaz Zul. Ustaz Zul kata kau kena jumpa sekian-sekian orang semua. Jadi saya dah full swing kat situ. Kan kena bagi. Jadi satu orang kata dia ada kesan dia, kita akan nampak. Saya teruja dengan Rofkip. Rofkip dia buat program untuk massive recruitment tu setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan tau. Kita mungkin 2 tahun, 3 tahun sekali. Dia buat 3 bulan sekali. Ya Allah. Dan melihat perkembangan anak-anak dan menghargai ibu bapa. Ini mahal sangat bagi saya sebenarnya. Okey? Melihat perkembangan anak-anak dan menghargai ibu bapa. Sebab apa? Masa kita macam anak saya yang pertama, saya tak sempat tengok dia. Kan? Di itu sebab tak tahulah kita ni macam mana. Kan? Tapi maksud dia kita nak satu bisnes yang kita boleh tengok anak-anak kita. Kita boleh atur, tengok dia membesar. Hargai ibu bapa kerana masa mereka makin pendek, makin suntuk kan. Jadi kena buat sesuatu. Jangan kita masih bergantung pada mereka lagi. Kita cubalah supaya kita dapat berkhidmat pada mereka. Itu yang terbaik. Saya punya niat nak bawa ibu dan ayah saya untuk pergi haji. Semoga Allah Ta'ala perkenankan. Saya nak bawa mereka kan dengan duit Forever. InsyaAllah. Doakan ya semua yang ada dalam ni. InsyaAllah. Kesimpulannya, saya mahukan bisnes yang bila-bila dan di mana-mana. Saya perlukan tu. Sebab apa? Kalau saya yang menjadi saya punya pukulan untuk saya minta cuti tanpa gaji full swing tu, antaranya juga masa tu ibu saya sakit. Jadi ibu saya sakit, mak saya sakit. Jadi saya terfikir, ya Allah, aku ni mengajar tanpa berhenti sebab saya bila saya mengajar di madrasah dengan imbuhan yang tak cukup, saya tambah lagi pengajian. Saya mengajar di masjid-masjid, saya mengajar di rumah-rumah. Jadi kalau tak mengajar memang tak ada duit lah satu. Lepas tu yang mahal lagi masa kita tak dapat nak bagi sebab kita mengajar. Bayangkan kadang-kadang saya mengajar hari ni saya duduk di Hulu Langat, tapi saya mengajar dekat Gombak, jauh, sangat jauh. Okey? So maknanya saya perlu satu bisnes yang mana saya boleh buat bila-bila dan di mana-mana. Mana setiap orang boleh atur dia punya jadual dia. Dan apa yang saya mahu? Ini yang keempat. Saya mahukan pilihan. Ada pilihan. Ada big why kita, ada goal setting kita. Okey? So pilihan ni untuk diri kita. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih kan, kita nak pakai kenderaan macam mana, kita nak duduk rumah yang macam mana. Bukannya untuk kita semata-mata nak mewah, bukan, tetapi dia adalah hak diri kita. Okey?
Dia adalah hak diri kita dan kita berusaha untuk kita bagi sumbangan yang terbaik pada masyarakat. Sebab kita dah belajar kan dengan Datuk Desmond, dengan sipu-sipu kita belajar. Kan kalau you cuba tengok macam mana attitude satu orang yang bekerja gaji murah dengan satu orang bekerja gaji mahal. Cuba tengok macam mana. Attitude dia lain. Kalau katalah satu gaji dia 20,000 sebab dia tahu dia punya apa dia punya kerja dia tadi tu, dia punya attitude dia tadi. Okey, diri, keluarga, anak-anak, sumbangan terhadap masyarakat. So kita nak bertukar daripada orang yang suka menerima kepada orang yang suka memberi. Itu. Jadi kalau kita mengaji dulu, kita zaman kita belajar, kita memberi ilmu apa semua. Sekarang kita upgrade lagi kan. Sampai kita mengajar, kita juga boleh bagi sumbangan. Itu kan maknanya satu perkara yang dicemburui sebenarnya di dalam agama. Kita nak jadi orang yang lebih kepada memberi, bukan kepada meminta. Okey, so itu yang bagi diri saya lah, benda yang ada dalam diri saya yang pikiran tadi tu. Sekarang ni kita mula masuk. Masuk sikit. Apa yang ada dalam Forever Living? Apa yang ada dalam Forever Living? Jadi sebelum kita masuk, ada satu kata-kata daripada guru saya. Setiap karya adalah tampilan empunyanya. Setiap karya adalah tampilan empunyanya. Maksud dia, satu perkara tadi berhasil, itu adalah pure daripada orang yang cipta benda tu. Ni asal dia daripada, ni adalah daripada konsep kita mengaji tentang tauhid. Kan ketika kita melihat, kan Allah suruh melihat langit, melihat bumi, melihat gunung ganang, melihat manusia, melihat binatang. Kan sebab nak menunjukkan betapa hebatnya pencipta tadi. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai manusia pun ada perkara yang sama. Contoh, satu orang yang hebat mesti dia punya karya dia hebat. Dia contohlah, kalau lah kita kata orang tu profesional, orang tu hebat, dia punya binaan dia punya tu hebat. Sebab itu kan dia menampilkan apa yang ada pada diri orang tu. Sebab itu kalau orang jenis suka pemarah, kan guru kita ajar kita lah dalam bab ni, suka marah, suka negatif, itu sebab benda-benda tu yang ada dalam diri dia. Kan? Benda-benda tu ada dalam diri dia. Ketika mana contoh kan kita dah belajar, kalau kita terbau satu benda yang busuk, takkan ada bunga kot, dia mesti datang daripada najis. Kalau yang keluar tu terbaulah, bau apa ni, bangkai lah, mestilah ada bangkai dia. Sebab itu, apa yang ada dalam diri kita, itulah yang akan tampil keluar. Jadi ini satu kategori yang saya nampak ketika mana saya masuk dalam Forever Living, saya nampak kebaikan tu ada kat situ. Okey, tengok mula-mula sekali. Tengok. Siapa hero kamu? Siapa hero saya? Siapa hero kamu? Siapa hero saya? Sebab apa? Ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Dulu saya sebut, pernah saya buat satu talk, saya sebut untuk kita pilih bisnes, kita kena tengok founder dia. Ada orang yang dengar, dia bangun, dia pergi. Dia terus tinggalkan, dia tak nak dengar benda tu. Saya kata tak, saya kata mesti. Sebab kami belajar dalam ilmu hadis. Kami belajar ilmu hadis. Jadi setiap kata-kata tu mesti tengok kepada siapa orang yang rawi itulah yang mengucapkan kata-kata tu kan. Jadi kita mengaji hadis pun sama sebenarnya. Benda tu ada terap di dalam ilmu agama. Jadi sebenarnya dalam kehidupan pun seperti itu juga. Jadi siapa hero kamu? Siapa hero saya? Jadi dia kata jangan pilih-pilih. Ini ada satu kata-kata lah. William Rodushel ni, dia kata apa? Dia kata jangan pilih kerja tapi pilih bos. Sebab apa dia kata? Bos tu, dia adalah faktor terbesar dalam kita punya hidup kita, karier kejayaan kita. Okey? Bos yang mana tak percaya pada kita, dia tak akan bagi peluang untuk kita membangun. Tak akan bagi peluang pada kita untuk berkembang. Sebab tu Forever, dia siapkan kita peluang untuk berjaya, siapa pun orang tadi. Nampak?
Sebab tu saya pilih platform Forever. Orang yang penuh dengan kelemahan ni boleh berjaya. Kan? Apatah lagi yang duduk dalam Zoom meeting ni ada 544 ni semua lagi hebat pada saya. Jadi tak hairanlah mereka boleh berjaya lebih laju-laju. Kita tu lambat je kan. Tapi alhamdulillah kan. Kalau naik motor pun sampai juga kan. Naik basikal pun sampai juga gitu kan. Okey. Jadi itu yang kita kata. Tengok founder. Mula-mula saya sebut founder. Kan founder. Jadi ada story, ada cerita dalam Forever Living ni dimulakan oleh satu orang yang sangat-sangat besar dia punya cita-cita dia. Kan? Sangat-sangat besar cita-cita dia. Yang mana dalam beberapa tahun Dr. Rex ni dia mencari bisnes yang mana boleh membantu manusia dalam dua perkara. Iaitu kesihatan bertambah baik dan keuangan yang bertambah baik. Sebab kan ada video dia cerita daripada harta yang dia ada belum cukup lagi membantu masyarakat, jadi dia pilih, dia cari bisnes yang boleh bantu ramai orang. Jadi tahun 1978 beliau dah jumpa kan satu platform, itulah Forever Living, dimulai dengan menjemput 43 orang. Dah bermulalah perjalanan Dr. Rex untuk menghidupkan atau memulakan Forever Living. Jadi tengok Dr. Rex dia cipta satu, kita kata marketing plan, syarikat, dan kita kata mengusahakan produk yang terbaik. Sebab apa? Diri dia tu ada benda tu. Diri dia ada kebaikan tadi. Maka dia nak orang lain dapat kebaikan tu. Sebab itu kata-kata Dr. Rex kan, the power of forever is the power of love, dia kata. Itu Dr. Rex. Okey, ada satu video. Video ni mungkin agak panjang tapi kita kalau boleh kita dengar lagi bagus. I'm so excited to see what you all have achieved the last few years. Your growth has been incredible, and I'm grateful for all of your hard work and sacrifice. And a lot of that growth has been brought about by new people coming into the business. Take advantage of our generous marketing plan and effective product plan. So I thought I would take just a moment of your time to share with you a little bit about where Forever came from and where Forever is going. I've heard people describe this as our culture. Well, I think it's simply who we are. Several decades ago, I was an executive for a real estate development company called Will. At that time, there was a lot of excitement about a new business concept. Like many of my colleagues and friends, I went along to a business opportunity and listened to a presentation about multi-level marketing. I immediately fell in love with the concept that people would be motivated to help each other and be able to make a living doing so. It's a beautiful thing when you think about it. Although I was enjoying my career, I didn't think that I was contributing as much as I wanted, or as much as I could, to improve the well-being of the people around me. Inspired by the concept of people helping one another, I set out to write a marketing plan. A marketing plan that is almost identical to one that we use today. As I developed it, I had two goals. One was to pay the highest bonuses possible and still be able to run a company effectively. Two, to build a plan that would motivate and encourage people to keep working. I wanted a plan to reward those who remain active and engaged. I love the concept of royalty income. However, I believe that it's good for our souls to work hard. People who work hard are happier. Of course, if you work hard, you should play hard. And that was one of my motivational factors in starting Forever Design. To
wasn't giving people the opportunity to spend time with their loved ones and experience the wonder of nature. Next time we're together, maybe I can tell you more about my passion for our resorts, our rare animals, and spectacular natural resources. So, with the marketing plan prepared, I needed to find a product. And we searched around and looked at different opportunities. I was passionate about finding something that was effective, consumable, and that we knew would not be a fad. During my search, I met a group of doctors who developed a method of stabilizing aloe vera. They convinced me of its efficacy, and we began testing the product. And were amazed by the results. We were in business. We had a fair and balanced marketing plan, a consumable, effective product, and the third ingredient, an absolute conviction that we could make a difference in the lives of the people around us. While it might have been a bit presumptuous, we honestly believed that we could make a difference in the world. We put in generous return policies, customer service incentives, and began to build this business based on the principle of being nice to one another and helping others. The success was incredible, and we grew rapidly until Christmas 1982. I was sitting at home with the family, and the phone rang. They informed me that there had been a freeze at our aloe plantations in Texas, and that all of our aloe was destroyed. I immediately went to the airport to South Texas to see what we could do. I hoped and prayed that when I arrived, what I saw would be better than the news I'd received. But that wasn't to be the case. We had no aloe. And the business immediately began to suffer. There were some FBOs that left, but more importantly, there were those that stayed. It was a tough time for us. We put everything on the line to stay in business, and there were many sleepless nights. But we were convinced that what we were doing was right. We decided that this would never happen to us again. We flew out to the Dominican Republic and purchased as much land as we could and began planting aloe in one of the safest weather zones in the world. In addition to the acres of plantations in the Dominican Republic, we now have plantations in Mexico and South Texas. It was a tough lesson to learn. But during the tough times, we became stronger and we grew the most. We grow roots that strengthen us and help us to overcome the challenges and obstacles that life throws at us. I have learned that solid principles and core beliefs do not have a sell-by date. It is never old-fashioned or out of style to be nice to each other, to honor your commitments, and to treat people how you would wish to be treated. I recognize that many of you might not have heard about our beginnings, but you are new to the company. I am thrilled that you're part of our forever family, but I ask you to be mindful of the foundation on which this company has been built. Forever was built on the principles of paying the highest commission possible, providing the most effective and highest quality product, and empowering people to serve one another. There are no shortcuts to success in our business. Of course, the speed at which we reach certain levels may vary, but the fundamental principles remain unchanged and will remain unchanged as we continue our journey over the next 4 decades and longer. There will be times when a pathway will open up to you and will tempt you to take a shortcut.
buy a little more product than you may need to make a purchase in someone else's name, or other ways in which we are tempted to give up what we want most or what we want now. Never forget that you're a part of something special, a business that has been built upon taking the road less traveled. It may not be as fast and as shiny as you might want it to be, but taken from me, the road less traveled is more rich, more wonderful, more fulfilling, and more lasting than you can ever imagine. We love you, we appreciate you, we are proud of you. My name is Rick Long, and I am one of Tengok. Tadi kalau ikut ada juga apa Sifu nak minta, dia kata video tu panjang kan, tapi saya rasa video tu dia menggambarkan banyak makna-makna yang tersirat dalam dalam kehidupan kita. Maksud dia orang dia yang hebat ni memang dia punya ujian dia memang hebat lah kan, ujian dia memang hebat, dan dia punya bangun tu adalah lebih hebat lagi. Okey, jadi kita boleh tengok daripada Forever tadi tu, dia menampilkan nilai-nilai yang baik, nilai murni kan, ada wibawa, berani kan, sebab kalau kita kata kan menghadapi satu masalah tetapi nak apa orang kata menyelesaikan itu kan, menyelesaikan tu kan, itu perlu berani untuk melangkah keluar, untuk bertindak. Ada sayang, ada love kan. Dr. Rex tadi dia cakap, dia kata saya dapati dengan dia punya bisnes yang sebelum tadi, sumbangan dia terhadap masyarakat tu belum mencukupi, belum memuaskan dia. Jadi dia mulakan platform Forever ni untuk bantu lebih ramai orang lagi supaya lebih berjaya. Bantu orang lain, kesungguhan, kesabaran. Kadang-kadang ada masa lebih lama daripada sepatutnya. Ada orang dia berjaya 3 bulan dah berjaya, 4 bulan dah berjaya. Tapi ada orang mungkin bertahun-tahun. Tapi kan di situ kan menunjukkan kesabaran. Dan of course lah orang yang cepat pun ada juga. Dia punya dia punya dugaan dia dan cabaran dia. Dia memerlukan kesabaran. Dan bangkit daripada jatuh. Tengok kan, Dr. Rex dah tunjuk pada kita. Bukan sekadar sikit-sikit kan, maknanya habis mati pokok tu semua, tapi bagaimana dia menghadapi itu dan teruskan perjuangan dia kan. Di situ kita belajar macam pandemik masa yang berlaku sekarang, kita tak boleh nak buat offline, kita tak boleh nak buat gathering, meeting macam sebelum ni, tapi kita kena berusaha untuk pergi lebih jauh lagi. Mungkin hikmah dia selepas habis pandemik ni kita boleh pergi offline dan online. Jadi anggaplah mungkin masa pandemik ni rahmat untuk kita belajar sesuatu yang baru. So bangkit daripada jatuh itu adalah satu perkara yang sangat-sangat mahal tau sebenarnya dalam hidup kita. Okey, so antara kebaikan dan unik produk ni ialah tengok dia punya logo-logo yang ada kan. Dia ada Halosan Council, kosher rating, lepas tu ada halal Ivanka, dan ada banyak lagi kan, ada NSF, maknanya sukan kan, untuk sukan. Jadi maksud dia kualiti produk ini adalah sangat-sangat tinggi. Sebab tu Dr. Rex dia kata kami nak jadikan Forever ni bukannya yang terbesar tetapi yang terbaik. Jadi kita dah duduk di bawah founder, maksud dia satu syarikat produk dan marketing plan yang terbaik dah. Jadi apa lagi kita nak kan, sebenarnya buat je lah. So unik produk ni apa dia lagi? Ni keistimewaan aloe vera. Tengok penstabilan dia dikaji oleh 3 orang doktor. Selama 25 tahun dia punya kajian sebelum jumpa Dr. Rex. Kan Dr. Rex kata, dia kata untuk saya membantu orang lain, saya kena mulakan bisnes. Jadi saya nak
cari produk apa. Jadi doktor ini, mereka yang datang kepada Dr. Rex, mereka yang berusaha meyakinkan Dr. Rex. Jadi bukannya kita kata apa produk ni cikai-cikai, doktor ni yang mereka punya kajian selama 25 tahun. Sebab mungkin mereka pun tahu, mereka doktor, mereka tahu ubat tu sebenarnya datang daripada sesuatu yang semula jadi. Jadi mungkin atas dasar pemikiran itu mereka berfikir untuk sampaikan baik. Jadi kan nampak tu. Maknanya daripada Dr. Rex punya niat yang baik, orang yang baik pun datang ke dalam Forever Living. Maknanya doktor ni dia bukan hidup hanya fikir duit mereka saja, tetapi dia hidup fikir macam mana supaya orang dapat sesuatu yang betul-betul yang kata real. Kalau kita kata sehat, yang real. Kalau kita kata bertenaga, yang real. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Injek sana, injek sini, bukan. Jadi doktor tadi, mereka yang cari Dr. Rex dan meyakinkan Dr. Rex untuk guna produk tadi kan. Dan Dr. Rex bangunkan. Nampak? Mengekalkan kesegaran 99.875%. Memanjangkan masa penyimpanan khasiat aloe vera tadi 2 hari kepada 5 tahun. Itu kan perlukan kajian. Okey, dan yang uniknya produk ni juga, dia punya luas dia punya pasaran dan tempat yang paling banyak ambil produk kita ialah Jepun. Ini juga suatu perkara yang unik sebab kita tahu bahawa Jepun ni dia punya subhanallah lah, dia punya cerewet tentang produk ni. Kan? Benda tak kena benda. Jadi sekarang ni kita tengok kalau orang tanya kita, kan, produk kamu ni bagus ke? Kita kata. Kita kena sebutlah produk saya nombor 1 di Jepun. Walaupun produk US tetapi dia nombor 1 di Jepun. Cakap macam tu. Kan? Jadi produk kita adalah produk yang unik. Okey, lebih istimewa lagi. Okey. Lebih istimewa lagi ialah produk kita ni ada di dalam Al-Quran, hadis dan juga kita kata kitab-kitab lama sebenarnya. Jadi itu saya ada keratan lah, beberapa keratan aloe vera disebut dalam hadis. Tapi dalam Quran tu disebut tentang madu. Kan madu di situ pun disebut. Tiga ni kan. Summa kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas. Kan maknanya lebah ni dia mencari madu yang mana Allah keluarkan daripada kebaikan madu-madu tadi, keluarlah madu. Sebab itu kan lebah ni dia cari apa? Bunga-bunga. Mana setiap bunga tu ada kebaikan masing-masing. Sebab tu kita kena cari kebaikan. Cari kebaikan pada semua orang. Lepas tu yang hadis ni, hadis yang sebelah kanan atas tu, hadis daripada Ummu Salamah tu, Ummu Salamah. Yang mana ketika meninggal dunia, ketika Abu Salamah, suami dia meninggal dunia, Ummu Salamah tu dia iddah kan, dalam iddah. Jadi dia pakai aloe vera dekat muka dia. Masa tu Nabi tanya, apa kamu pakai ni? Ni dalam riwayat yang lain ada lebih panjang lagi. Nabi tanya apa kau pakai ni? Lepas tu dia kata aku pakai ni aloe vera. Sebab apa? Dalam masa beriddah, kan maknanya satu berkabung lah, kita kata bahasa Melayu dia berkabung. Satu orang isteri kan kalau dia berkabung atas kematian suami dia tak boleh pakai wangi-wangi, dia tak boleh pakai warna-warna cantik-cantik, kan tak boleh kan? Jadi aloe vera tu kan yang tidak ada rasa, tak ada warna, tak ada bau. Jadi Ummu Salamah pakai di muka. Tapi apa Nabi cakap? Okey, kamu pakai ni, dia kata kena buang waktu siang. Waktu siang buang, pakai malam, siang buang. Sebab apa? Nabi kata innahu yushibbul wajha. Nabi kata kerana aloe vera tadi itu dia boleh meremajakan wajah kamu, dia kata. Itu Nabi sebut. Nabi orang yang Allah bagi ilmu terus daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut tu. Sebab tu Nabi kata jangan pakai waktu siang. Pakai je malam, lepas tu siang buang balik. Padahal kalau ikut kan pakai macam air biasa je, tak ada apa-apa kan. Okey. Di sini yang ayat yang bawah tu rumman tentang delima. Kita
kan produk delima, kita punya Pomestin. Okey, produk kita ialah produk yang hidup. Yang ni produk yang berkata-kata. Kan? Produk yang hidup, produk berkata-kata. Apa maksud dia? Maksud dia ialah terkadang-kadang bila kita bagi orang cuba produk kita, kesan dia adalah lebih baik daripada kita punya cakap. Kadang-kadang kita cakap tak pandai tapi bagilah orang rasa. Sebab tu antara cara marketing kan. Bukan hanya kadang kita cakap saya tak pandai cakap. Kau tak pandai cakap tak apa, kau bagi je orang rasa. Nanti dia datang. Bila dia makan dia rasa dia datang. Macam saya sendiri, saya datang kepada Forever Living bila saya rasa produk tu Ustaz Haris tak cakap banyak pun, dia kata Ustaz makan ni. Ni bagus, tidak tinggi, dia kata kat orang ramai orang dialog, dia kata itu je. Bahasa dia cakap macam tu kan. Dia tak ada berbuih sebab kita pun tak ada masa nak dengar masa tu kan. Sombong dah. Punyalah tu. Tapi maksud dia kan, ialah kadang bila memikir balik keadaan kita, itulah maknanya ada halangan-halangan tu kan. Tapi maknanya bila kita rasa produk tadi dia lebih baik daripada apa yang kita cakapkan tu kan. Bahkan saya ingat saya kan tadi manager G sebut kan saya ada resdung, batuk-batuk teruk kan tadi cerita kan. Saya pernah dapat VIP sebab kawan saya tengok saya tak batuk tu je. Punya unik, dia kata Ustaz tak batuk Ustaz dah tak batuk Saya pun tak ingat yang saya dulu memang batuk gila. Saya ni memang batuk gila. Batuk yang gila yang mana berhingus-hingus kan. Saya pun dah lupa sampai apa kawan ni dia VIP pun dengan tu je. Dia kata Ustaz tak batuk soalan dia. Ustaz tak batuk Ustaz guna produk apa? Ustaz guna produk apa? Terus dia VIP dengan tu saja, dengan sebab tak batuk. Dengan sebab saya tak batuk. Tu yang uniknya Forever Living ni. Kalau kita nak cakap dengan dia pun tak perlu nak pandai. Tapi dia VIP sebab kita tak batuk. Tu. Jadi berusaha agar kebaikan produk ni dapat dirasai oleh ramai orang. Lagi ramai orang rasa produk kita lagi bagus. Demo, kita boleh buat juga demo. Kadang-kadang kan kita buat demo tu sebab apa? Demo dia punya ingat lebih kuat daripada cakap. Jadi kita cakap, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Habis dah tutup kita punya kelas ni, lupa dah selalu. Kecuali kalau kita ikat dia dengan tulisan. Tapi kalau kita demo, benda tu ingat. Sebab kita dengar dan juga kita tengok. Sediakan tester. Kan? Sediakan tester. Tester orang boleh rasa. Kadang-kadang kita boleh bagi satu. Saya pernah dapat satu customer yang mana dia ni hanya test untuk anak dia alolip. Tu je. Alolip. Maksud dia kata Ustaz, anak saya ni dah cuba macam-macam dah pelembab bibir tapi tak boleh baik bibir dia. Tapi dia cuba Ustaz punya alolip ni. Masa tu pun sebab saya letak dekat madrasah. Saya kata kat madrasah ni siapa yang nak beli sebab alolip murah kan. Alolip pun murah. Jadi bila dia cuba, dia terus kata sangat bagus produk kita. Okey? Berlaku banyak kejadian dia kata produk hanya disimpan setelah dibeli. Sebab tu kita kena bagi dia rasa dulu. Rasa mesti kena rasa. Okey? Sebab tu kalau macam sifu-sifu kita dia ajar kalau kita tengok kita punya pelanggan tu tak beli tak guna lagi, pergi rumah dia buka kan. Bagi dia rasa. Kita minum dia pun minum. Contoh. Kan kita minum kita punya lah. Bukan dia punya. Okey, lagi ada testimoni. Testimoni yang sangat unik. Tengok. Ni testimoni, saya suka sangat testimoni ni. Testimoni Kiko Kobuna ni. Kan? Testimoni Kiko Kobuna ni dia adalah satu orang yang mana doktor kata tak ada harapan untuk hidup. Kan? Jadi dia kata doktor kata tak ada harapan untuk hidup, dia pun cari produk lain. Dia cari produk lain. Dia cari produk Forever. Dia dapat dia dapat Forever dia minum satu hari 2 liter. Bukan macam kita. Ni yang gambar ujung sekali tu, yang ada tulis pika-pika gabu-gabu tu, itu adalah masa kita jumpa dia di Subang 2019 bulan 7.
Dan maknanya orang dia sangat sihat. Umur 66 saya ingat masa tu. Dia bercakap daripada pukul 7 malam sampai pukul 10 malam dia boleh berdiri bercakap tu. Ya Allah, dengan umur yang macam tu. Dia lebih sihat banding pada kita yang duduk ni. Kita duduk pun letih dengar dia bercakap. Sampai dia tanya, orang Malaysia tak ada tenaga ke? Dia cakap macam tu. Orang Malaysia tu kurang sangat minat aloe vera ni, dia cakap. Tu dia tanya, berapa harga kau punya aloe vera? Kita pun cakap lah, satu botol masa tu RM90. Dia kata, murahnya, dia kata. Murahnya aloe vera kau. Kita kat Jepun lagi mahal, dia kata. Jadi sebab tu kita kena bersyukur. Okey, dalam Forever Living, langsung dia punya marketing plan, dia ada 4 ciri yang menarik ya dalam marketing plan. Yang ini cerita kartun tepi ni bukan apa. Kartun ni cerita orang tengah makan. Orang tengah makan ya. Pasing kan, duit makin habis. Makin habis. Sampai orang yang nak buat kerja tu, yang gila-gila tu nak buat kerja, dia dapat sikit je. Mungkin 2/10 ke, kan, 1/5 ke dia dapat. Atau mungkin kurang, atau mungkin ni. Okey. So minumlah aloe vera banyak-banyak. Tu ada yang tanya boleh ke tak? Boleh. 2 botol satu hari boleh. Dah diminum selama 30 hingga 40 tahun dah orang Jepun minum. Kita McD makan. Selalu saya sebutkan. Kita McD makan tak tertanya-tanya kan. Tak ada tanya. Relax makan. Tapi orang Jepun minum aloe vera 2 liter satu hari. Subhanallah. Okey. So pertama sekali marketing plan dia adalah simple. Okey. Kita perlukan marketing plan yang sangat simple sebab setiap orang bukannya bijak sangat tau. Ini bukan cakap orang lain tau. Saya sendirilah. Saya sendiri. Sebab sebab Forever ni mudahlah kita boleh buat. Kalau tak, tempat lain memang tak mampu lah. Kan nak suruh kita dengar ada kita punya sifu-sifu cerita. Kan dia kata dia punya sale 1 juta sebulan, ada sale 600,000 sebulan. Kita kata Masya Allah, kita 600,000 tu mungkin setahun, dia sebulan je. Hebat. Tapi dalam Forever dia punya marketing plan yang sangat simple. Tapi apa kunci dia? Tengok kunci dia. Oleh kerana kekuatan dalam bisnes kita adalah network. Ni. Maka memastikan plan bisnes simple dan plan bisnes ini simple adalah sangat penting supaya kita mudah dan network kita pun mudah. Sebab tu ada produk demo, ada marketing plan. Marketing plan kita kan buku GP tu mudah, semua mudah. Okey, kuasai demo, kuasai produk, kuasai marketing plan. Okey. Sebab kunci dia network tau. Kalau orang yang suka bisnes seorang-seorang, okeylah tak apalah. Ada orang suka bisnes macam tu, okey kita bagi je lah. Tapi kalau ada orang yang nak pergi lebih jauh, buka network. Buat network. Ni simple dia. Sasaran perseorangan 5 cc saja sebulan. Kan? Harga jual, bukan haji tu. Harga jual RM5,450 tu sebulan. Sale sebulan yang paling minima yang patut dia buat. Kan? Kira kata buat sale ni, kira macam buka kedai lah. Okey? Buat sale ni, kira macam buka kedai. Kalau tak buat sale 5 cc ni, kira macam produk simpan saja tapi kedai tutup. Okey? So buatlah 5 cc. So ada 4 cara untuk buat 5 cc. Ada satu cara yang pertama, orang buat 1 cc, lepas tu wujudkan 2 VIP. Orang yang ambil package 1,000 lebih tu kan, 2 VIP, itu adalah 2 cc nilai dia. So ada 2 orang, so ada 4 cc, so cukup 5 cc. Ada orang yang mana dia buat 1 cc, lepas tu dia ada 1 VIP, dah 2 cc, kemudian dia ada pelanggan biasa, dia buat 0.4 cc. 0.4 cc ni beli apa? Beli aloe vera 2, atik C 1, madu 1. Contoh dia. 0.4 cc. Aloe vera 2, atik C 1, madu 1. Aloe vera 2, atik C 1, madu 1. Ingat tu. Aloe vera 2, atik C 1, madu 1. 0.4 cc. Cari 5 orang, cari 1 VIP. Kalau tak dapat juga, buat 1 cc, lepas tu cari 10 orang. 10 sasaran yang nak beli 2 aloe vera,
1 atik si, 1 madu. Tu je kerja kita sebulan. Kan? Dan yang keempat, cara orang yang suka selling. Dia beli atas nama dia sendiri, 5 sisi. Itu cara dia. Okey, 4 ciri yang unik tadi. Yang kedua adalah duplicable. Duplicable makna dia mudah ditiru. Kan? Mudah ditiru. Mudah ditiru adalah kejayaan tim yang terhebat. Dapat memastikan network berkembang pesat tanpa sebarang kekangan. Sebab mudah tiru kan? Orang yang bisu pun boleh jadi manager. Orang yang pengemis pun boleh jadi jutawan. Orang yang nak bunuh diri pun boleh jadi jutawan. Itu kan? Mana kejayaan di FLP ialah tiru orang yang telah berjaya. Tiru orang yang berjaya. Niatlah belajar dan kosongkan gelas. Setiap bisnes ada plan yang tersendiri. Elo Ambassador 100 cc, F2D 150 cc. Dan tu antara target-target yang kita boleh letak kan. Orang yang baru mula, cuba belajar untuk 5 cc. Lepas 5 cc, cuba belajar untuk 25 cc. Okey? Kemudian baru buat F2D. Profitable. Syarikat menyediakan plan yang menjamin kemenangan FBO. Nampak? Itu nampak. Syarikat menyediakan plan yang menjamin kemenangan FBO. Maka sebagai leader yang ingin berjaya, pastikan network mencapai target mereka dan raikan kejayaan mereka. Peningkatan taraf income downline merupakan peningkatan dan kejayaan upline. Itu dia punya kunci. Kalau kita dapat usahakan downline kita berjaya, maknanya kita berjaya lah. Kalau kita tak dapat bantu downline kita berjaya, maknanya kita belum berjaya lagi. Okey, bukan kata tak berjaya, belum berjaya. Okey? Dan forever dia tidak ada iklan di televisyen, radio, dia tak ada. Jadi ada orang tanya juga kenapa tak iklan kat situ. Sebab Dr. Rex dia tak nak duit forever tadi pergi ke tempat-tempat orang kaya. Pergi ke duta-duta kan. Duta-duta kalau dia bayar 10 juta untuk orang tu dah kaya dia kata. Lebih baik aku bayar duit tadi pada orang-orang yang nak berjaya dalam forever. Sebab tu kita ada CBM. Kita ada insentif CBM. Dia tak ada iklan televisyen, radio tak ada. Okey? Adalah hikmah tu kan. Kalau iklan kat televisyen nanti duit pergi ke mana? Kita pun susah nak buat sale. Kan? Sebab orang beli produk banyak tapi bukan ke kita. Okey? Kejayaan kita berkumpulan. Leader yang berjaya ialah pastikan tim berjaya. Plan dan gerak kerja yang diajar mampu memastikan income yang stabil dan berterusan. Nampak? Plan dan gerak kerja yang diajar mampu memastikan income yang stabil dan berterusan. Jangan terpengaruh dengan skim cepat kaya. Skim cepat kaya ni dia punya skill dia. Skill dia untung seorang-seorang kan? Untung sekali saja, lepas tu habis. Untung seorang-seorang, untung sekali saja, lepas tu habis. Kita dalam forever, kita untung ramai-ramai, untung berkali-kali. Tu yang kita nak capai. Okey? Katalah ada dulu orang pernah kata, kalau saya buat macam ni, saya akan dapat 20,000. Kan? Dia kata, kalau you buat macam ni, you akan dapat 20,000, dia kata. Saya tanya, okey 20,000 you dapat berapa kali? Sekali. Dah. Kalau nak kali kedua, kena buat kali kedua. Kena makan orang sana, makan orang sini pula. Tapi dalam forever, kalau kita dah sampai ke tahap tu, kita akan untung berkali-kali. Berterusan keuntungan tu. Okey, of course lah. Dalam berniaga ada naik dan turun. Itu tak ada masalah. Itu real business. Kalau berniaga, kita kata ada untung, tak ada rugi, itu bukan risiko berniaga nama dia kan. Tapi maksud dia ada untung, ada untung, ada naik, ada turun. Dia tak sebut ada rugi ya. Ada untung lebih, ada untung kurang. Macam tu. Okey? Sebab dalam forever dia tak ada rugi lah. Sebab kita masuk pun bayar RM90, dapat balik voucher. Mana ada rugi. Kita beli produk je. Kan? Mana ada rugi.
Kita bukan beli package yang tak ada, yang tak apa-apa. Kita beli produk. Dan yang keempat, yang paling penting kita kena gembira. 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 Kalau kita pergi dulu kelas dekat KL kan, Sifu Wilfred. Saya suka dengar kelas dia. CBM Wilfred. Kan? Dia akan sebut seronok. Dia cakap, buat forever ni kena seronok. Terima kasih juga CBM Wilfred banyak ajar saya. Dan keseronokan dia ialah tentang kesihatan kita. Sebab apa kita sihat? Seronok sihat. Adakah sakit tu seronok? Tak. Sihatlah seronok. Okey. Membantu seramai mungkin prospek mencapai tahap kesihatan yang diidamkan. Ramai orang tercari-cari produk yang bagus lagi berkualiti. Dapat pahala tak? Dapat. Bila kita niatkan untuk bantu orang. Sebab tu kita jangan kejar duit semata-mata. Kan? Sebab orang berniaga dia kejar duit. Sebab tu dalam forever dia bukan kejar duit sebenarnya. Dia kejar pahala. Kejar pahala macam mana? Daripada orang tak jumpa produk, bila orang tahu produk tadi, orang makan dan orang rasa sihat, berapa banyak ibadat dia boleh buat. Berapa banyak kerja dia boleh bantu. Berapa banyak khidmat dia boleh buat. Kan? Bila dia rasa sihat, so kita kena kejar pahala tu. Share. Sebab apa? Saya punya ramai prospek-prospek yang tua tau. Saya punya prospek ramai tua tau. Jadi dia cakap apa tau? Lepas dia dah makan produk 2 tahun, dia kata, Ustaz saya rasa berdosa tak share dengan orang. Saya rasa berdosa dengan tak share dengan orang. Sebab apa? Itu bukan saya cakap tau, saya gembang-gembang dengan dia ke tak. Dia terkeluar perkataan itu sendiri daripada mulut dia. Saya pun terperanjat dengar. Sebab kita hanya tahu setiap bulan dia hanya ambil 3 botol aloe vera, satu ubat gigi, satu sabun. Itulah ada pomestin. Kadang-kadang ada tukar-tukar sikit. Tapi 3 aloe vera mesti sebut. Sampai lepas 2 tahun dia kata, Ustaz, dia kata, saya rasa berdosa tak cerita benda ni, tak share benda ni dengan kawan-kawan. Sebab apa? Ramai kawan-kawan dia sakit. Potong usus, kena operate sana sini, tak boleh berjalan dah. Dia bertambah sihat. Dia rasa dia baca Quran lebih mantap pada sebelum ni. Sembahyang tarawih pun daripada awal sampai akhir tak ada pancit dah tengah jalan, tak ada. Jadi produk kita ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu kan patut kita gembira kan produk kita. Jadi gembira dengan kesihatan. Okey. Yang kedua, dengan keuangan. Maksud dia kita boleh bantu orang dengan keuangan. Sebab apa? Berapa ramai orang nak cari income tepi, nak dapat duit untuk sekolah anak, nak dapat duit untuk kita kata tak kira lah pampers, susu. Berapa ramai? Saya tunjuk ni gambar ni, tengok. Sebab apa? Saya ambil inspirasi ni daripada Kak Ju. Antara daripada Kak Ju. Sebab apa Kak Ju dia kata apa? Ramai ni saya katalah. Tapi maksud saya ambil inspirasi tu daripada Kak Ju. Ramai yang bermula dengan FLP ni bertujuan mencari uang sampingan. Sebab Kak Ju kata nak beli susu anak je, dia kata. Tapi akhirnya menjadi sumber utama dan terpaksa kaya. Tu dia. Saya ingat lagi masa saya datang satu event HQ, saya tak ingat, saya dengan isteri saya, kita jumpa satu manager, kita pun dah tak ingat dah siapa dia. Dia tanya, dia kata kamu buat apa? Saya mengajar sekarang tu semua. Lepas tu ni buat forever. Ya, buat forever. Sekarang kita buat forever part time, dia kata. Dulu saya mengajar full time, lepas tu forever part time. Dia cakap apa tau? Manager tu cakap, dia kata nanti satu masa nanti you akan buat forever full time, mengajar part time. Betul lah dia punya cakap. Betul lah dia punya cakap. Dia kata you mengajar jadi part time, you akan buat forever full time, dia kata. Betul dia punya cakap. Alhamdulillah. Maknanya saya tetap mengajar juga, kan? Jadi kita boleh kawal. Jadi ini contoh ni Datuk Desmond, Datuk Desmond yang belah kanan tu gambarkan dengan Ustaz Zul. Ustaz Zul pun inspirasi kita juga, kan? Sebab Ustaz Zul ni bermula daripada susah. Dia cerita sebotol-sebotol, dia jual sebotol, beli sebotol, kan? Macam kita. Dan yang penting juga,
keseronokan dalam Forever ni dia ada kebebasan masa, kebebasan masa. Jadi masa adalah perkara paling bernilai dalam hidup. Tak ada masa maknanya mati dah. Kan? Tak ada masa maknanya mati dah. Okey? Jadi masa adalah perkara yang paling bernilai dalam hidup. Sekiranya menemui suatu peluang bisnes yang mampu menggandakan masa dan wang, iaitu konsep usahawan, boleh ganda masa dan duit. Sebab apa? Konsep usahawan kan maknanya masing-masing kita bekerja, kita untuk bina kita punya empayar kita, dan dalam masa yang sama kita buka peluang pada kawan-kawan. Itu kan di situ ada penggandaan masa dan penggandaan wang. Sebab tu ada orang dia untung 1,000 tapi daripada dia seorang-seorang. Tapi ada orang dia untung RM1 daripada 1,000 orang. Kan? Itu konsep usahawan. Mana dia bantu 1,000 orang tadi cari pendapatan, dia dapat RM1. Dia dapatlah RM1,000. Macam tu. Maka berilah peluang kepada diri untuk mencuba. Berilah diri peluang untuk mencuba. Bila nampak tu kan. Ada beza kerja dengan berniaga. Akan ada beza. Berapa masa tempoh kita kena tengok. Kan kita punya target. Sebab masa saya buat Forever, di sinilah saya baru berani nak ada impian. Kalau tak ada. Saya pernah hidup dengan 20 sen je dalam poket. Pernah. Kan? Pernah tu. Aku bawa kereta, aku tak ada duit, tasyengo pun tak ada, minyak pun nak habis, duit 20 sen dalam poket. Kalau aku silap jalan kat KL ni, memang aku berhenti tepi jalan. Ada. Masa tu nak balik rumah kan, kita tak biasa kat KL, dia nak bawa kereta banyak pun duit bukan ada. Kan? Kalau sekali aku silap je jalan, maknanya aku tak sampai rumah dah, aku parking tepi jalan. Carilah duit. Kan? Jadi, berapa tempoh? Kita perlukan satu tempoh untuk bina kejayaan kita. Jangan 2-3 tahun tukar, 2-3 tahun tukar. Kan? Bezakan halangan dan keperluan. Halangan ni sebenarnya tukar ni, bukan halangan, cabaran. Bezakan cabaran. Mana cabaran dan keperluan. Apa perlu yang dilakukan, tindakan yang perlu dilakukan, ilmu yang perlu kita capai, dan cabaran yang perlu kita hadap. Okey? Okey, ni saya tunjuk. Ni saya tunjuk. Ini adalah upline saya. Ini Ustaz Din yang kanan sekali. Tengah-tengah tu Ustaz Haris dan tepi kiri tu Ustaz Zul. Jadi masa ni adalah masa saya baru nak buat Forever, baru nak buat 5 sisi masa tu. Jadi kadang-kadang ada kawan-kawan yang kita prospek ni, dia nakal kan, dia kata, kau buat Forever berapa dah gaji? Berapa dah gaji? Jadi sebab tu kita diajar oleh upline kita, dia kata bila you dah ada dalam platform ni, you kena tunjuk income upline kamu. Dia kata tunjuk income upline kamu. Dia kata apa? Okey, ini kamu kena sebut pada dia, ini adalah income upline saya. Okey, dia boleh dapat ini juga masa depan saya. Maksud dia bila dia dah buat Forever ni dalam beberapa tempoh dan dia dah dapat income macam tu, masa yang sama juga akan berlaku pada kita dengan syarat kita istiqomah. Sebab tu kita kena sebut ini adalah income upline saya, insya-Allah saya juga akan capai income tersebut. Macam tu. Okey? Saya terujalah tu. Upline saya punya income. Okey, so dalam Forever dia ada peluang yang adil dan saksama. Okey? Peluang yang adil dan saksama. Forever Living menyediakan peluang yang mampu dicapai oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh tanpa kira status asal. Nampak? Tanpa kira status asal dia siapa-siapa. Kita try untuk capai local trip, Eagle Manager dan CBM. Ni ada satu inspirasi. Sebastio Manuel ni, daripada Angola ni. Kan, mana inspirasi daripada satu orang pengemis dia boleh jadi jutawan di Forever. Jadi mengapa kita tidak boleh? Maknanya platform kita dah sangat-sangat luar biasa. Itu testimoni syarikat kita tahu. Maksud dia bila kita bekerja dengan satu syarikat, kita mesti nak tanya apa testimoni syarikat ni? Bila disebut syarikat ni menghasilkan ribuan jutawan, sepatutnya kita melompat terus.
Kan? Apa testimoni syarikat? Syarikat kami telah berjaya membina bangunan yang tinggi, dia kata. Syarikat kami mencipta kereta terbang. Syarikat kami mencipta itu ini. Kan? Jadi bila apa testimoni syarikat kita menghasilkan ribuan jutawan, dengar tu sepatutnya itu maknanya dah jadi satu moto. Syarikat ni adalah unik, seunik-uniknya dia adalah untuk menghasilkan jutawan. Okey, bukannya untuk dia jadi kaya, bukan. Sebab banyak syarikat dia tumbuh untuk mereka kaya, untuk mereka cari duit. Tetapi Forever dia punya tumbuh dia ialah untuk menghasilkan jutawan. Saya percaya Forever akan menghasilkan seramai mungkin. Kalau Dr. Red kata nak 1 juta jutawan, kita mesti percaya akan tercapai satu masa nanti. Memang ada pun dalam hadis bagi tahu akhir zaman nanti manusia akan kaya sekaya-kayanya. Memang ada hadis tu. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Kita ngaji hadis tu. Ini yang dua ni ialah ustaz di Kemboja yang tak tahu apa-apa pun tentang produk, tak tahu apa kita kata, ni downline saya juga, ustaz dari Kemboja ni. Mereka boleh buat. Walaupun kita kata halangan kan, di Kemboja produk lagi mahal. Kalau kita kata aloe vera sini harga 99, kita Kemboja dalam dia $31, 31.25 USD. Okey, 31.25 USD dalam 130 juga harga AVG di Kemboja. Dia punya madu tu RM100 tau dekat Kemboja. Lepas tu kadang-kadang saya kalau kita ikutkan kita punya amarah kan, saya geram juga ada FBO kata mahal ni. FBO kata mahal ke, kata tak murah. Bukan di Kemboja saja, bahkan negara-negara lain banyak produk lagi mahal. Di Thailand mahal. Tapi di Malaysia tu punya rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Kiko Kobuna tu marah, dia kata dah lah produk murah pun tak minum banyak lagi, dia kata. Dia minum banyak lagi produk mahal, dia kata. Okey. Apa lagi yang unik dalam Forever? Peluang terhidang sebatas langit. Maksud dia apa? Unlimited. Kamu boleh bentuk diri kamu unlimited. Tengok ni kan contoh kat belah kiri tu, dia kata apa? Seekor shark. Shark dia apa? Jerung. Jerung dalam tangki dia boleh besar mungkin 8 inci, lebih sikit, kurang sikit. Tapi kalau dia masuk dalam lautan, dia jadi berapa kaki, berapa meter dia punya besar. Kan? Jadi di situ environment keliling tu memainkan peranan. Sebab tu kalau kita nak kita punya tim kita berkembang dengan baik, besar, kita hendaklah cari tim yang punya suasana yang harmoni. Sebab tu dalam Forever kita tengok, berterima kasih kita kepada Sifu Datuk Desmond yang buat tempayaki setiap hari Isnin dan juga hari Rabu untuk Malaysia, bahasa Melayu. Lepas tu bahasa Inggeris ada, untuk bahasa Mandarin ada. Mana untuk menciptakan satu suasana yang harmoni, yang mana boleh berkembang, boleh bagi orang yang ada dalam tu dia berkembang. Nampak? Sebab kita punya jiwa ni nak berkembang pun dia memerlukan didikan yang real tau. Bukan didikan ni bukan cakap you buat. Tak. Tapi dia di show, dia ditunjuk. Sebab tu disebut dulu, saya ingat orang tua-tua menyebut kepimpinan melalui teladan. Jadi teladan ni ialah satu benda yang ditunjuk. Bukannya satu benda yang diucap. Tapi melalui teladan ialah satu perkara yang ditunjukkan. Okey? Jadi tengok yang kata peluang setinggi langit ni. Tengok ni contoh kan, international sponsor. Kita ada international sponsor. Lepas tu yang belah kanan sekali yang istimewa sekali. Tengok. Ni ada satu artikel dia tulis tentang FBO top 1 Forever Living. Siapa? Rofkip. Rofkip dia punya income satu bulan 900,000 USD. Masya-Allah. Income dia. 900,000 USD sebulan.
income dia. Maknanya syarikat boleh bayar benda tu tanpa bertangguh, kan? Syarikat boleh bayar tanpa bertangguh, kita kata. Jadi apa lagi yang kita nak? Maksud dia, kita nak tak income yang besar macam tu? Kita boleh pergi. Sebab apa? Banyak orang, bila kita kata buat forever, tak nak. Tapi bila duduk di platform dia, yang tempat yang dia ada sedia ada sekarang, dia minta pada bos, naiklah gaji saya, bos, naiklah gaji saya, bos, naiklah gaji saya, bos, bagilah bonus pada saya. Tak ada ke bonus tahun ni? Tak ada ke bonus raya? Tak ada ke bonus raya haji? Tak ada ke? Bonus. Tapi dalam forever, kita siap. Ada siap punya bonus. CBM bonus, insentif melancong, kan? Dan semua orang boleh dapat. Itu yang unik dalam forever living. Dan dia tak ada orang kata ganggu antara upline dengan downline. Sebab di tempat lain mungkin kita kata upline power, downline biasa-biasa. Tapi dalam forever, subhanallah, boleh jadi downline lebih power pada upline. Biasa saja dalam forever. Income downline 2 kali ganda daripada upline. Biasa saja dalam forever. 3 kali ganda pada upline. Biasa saja dalam forever. Sebab peluang tu adalah untuk semua orang. Bukannya kita kata orang-orang tertentu. Siapa dulu dia lah. Tak. Tapi siapa-siapa yang berusaha. Ni unik forever living. Tengok 169 buah negara. Dengan kita kata cash semua bangunan ni, 169 buah negara ni, yang sebahagian yang kita nampak ni semua dibeli oleh Dr. Rex dengan cash. Jadi sebab tu dia bayar gaji kita pun cash, kan? Bukan pakai point-point, bukan apa kita kata bagi produk, kan? Ada tak bagi produk untuk bayar bonus? Ada bagi produk untuk bayar bonus, tapi kita tak. Okey? Kita bagi cash semua. Sampai F2D pun duit kereta tu cash juga dibagi. Bukan bagi kereta tapi bagi duit cash. Nak beli apa? Kalau si Jackie beli kapal terbang. Hebat tak? Hebat tak? Hebat. Tengok. Ni dan akhir ni. Kita kata, masa depan kamu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini. Bukan tunggu besok. Okay? Itu masa depan. Hari ni lah masa depan kamu. Tak payah keluhkan apa yang telah lalu. Okay? Cepat pula ni. Ni Dr. Rex punya kata-kata. Dia kata, failure is not the enemy. Dia kata, kegagalan itu bukan musuh. Dia kata, kegagalan itu bukan musuh. Dia adalah satu proses untuk berjaya. Cuma siapa gagal yang sebenar? Orang yang berhenti gagal lah. Itu confirm lah gagal. Tapi kalau orang yang berusaha, selagi dia berusaha, tidak ada istilah gagal. Dia akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Sebab tu kan soalan dia kata kan, akhir sekali dia kata, mengapa ada orang yang mana dia berbeza pencapaian dia. Daripada assistant supervisor, boleh sampai kepada eagle manager, boleh sampai kepada CBM. Itu kan maknanya pilihan. Pilihan dan tindakan. Ni juga kata-kata dia. Kan? Kenapa kita belanjakan masa hidup kita untuk kerja, untuk bina kehidupan orang lain, untuk bina impian orang lain. Mengapa tidak kita gunakan masa kita untuk bina impian kita sendiri? Jadi pengakhiran dia, akhir kelas, kan? Alhamdulillah, dengan izin Allah kami dah dapat sempurnakan cabaran CBL level 1 2020. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih yang tidak terhingga pada semua upline, downline, sideline, sifu, simu, sahabat-sahabat yang menjadi sumber kebaikan dan kejayaan kepada kami yang kedek ini. Semoga kita bertemu di puncak kejayaan. Okey. Ini akhir sekali. Inilah. Ini tahun 2019 punya. Berarti dalam forever dia tunjuk yang bukan yang terkini-terkini lah. Alhamdulillah, inilah sedikit apa yang boleh kita tunjuk tadi kan. Kita kata ni adalah income apply saya, satu masa nanti akan jadi saya punya income, macam tu. Okey, inilah lebih kurang insya-Allah kita yang biasa-biasa pun boleh capai, insya-Allah kita semua boleh capai, insya-Allah. Okey. Sekiranya anda buka hati dan diri untuk mendengar satu peluang yang hebat,
InsyaAllah anda akan dapatinya di Forever Living CBF Ustaz Sophian. Tu dia. Okey, sekian. Terima kasih. Sekarang kita sampaikan kita serahkan kita punya mic kita kepada kita punya MC sebelum penutup. Okey, alhamdulillah selesai kelas kita pada malam ni. Okey, best tak kelas malam ni? Kalau best type 9333. Okey, terinspirasi tak? Terimpresi tak kita pada malam ni? Kelas kita pada malam ni best tak? Kan? Best sangat. Okey. Jadi sebenarnya tadi awal tadi sangat-sangat nervous, tak sempat pun nak cakap apa lain. Jadi saya pun MC terjun sebenarnya kan, dipaksa. Okey, terpaksa menjadi MC pada malam ni. Alhamdulillah saya membuka peluang kepada diri saya sendiri untuk sahut cabaran ni, untuk belajar jadi MC. Dan ada 2 poin yang sangat-sangat best dalam kelas ni, iaitu yang pertama, health is wealth. Okey, kesihatan kita lah yang paling bernilai sekali. Okey, dan yang kedua adalah founder of Forever Living Products ni sendiri. Okey, beliau sangat-sangat hebat sehingga mewujudkan platform ni, dan kita sangat-sangat beruntung untuk duduk dalam platform ni. Okey, dan kita mesti nak share dengan orang lain supaya mereka tahu okey, kesihatan tu sangat penting, dan juga platform ni sangat-sangat baiklah untuk kita ceburi bidang ni. Okey, dan sebelum kita tutup kelas kita pada malam ni, dah tutup. Boleh. Okey, kita akhiri slogan kita. Okey, yes, no limit, go 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 millionaire. Okey, boleh buka mic ke? Buka mic. Okey. Yes, Go, go, go. no limit, go, go, Yes, go, no limit, go, go, millionaire. No limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit. Go, 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 no limit, millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Go, 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 millionaire. Yes, no limit. Thank you semua. Jazakallah.